mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang tak betul di pertengahannya, perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian? Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qara bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni dalam pengajian online, kajian ilmu hakikat kehidupan. Marilah kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmati astaghis. Alhamdulillah, 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 summa Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama benar-benar mensyukuri akan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, dengan kita memikirkan akan kebesaran Allah SWT. Sebab Allah bagi nikmat yang ada pada kita hari ini adalah tujuan untuk membuatkan kita yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, untuk kita memikirkan kejadian langit dan bumi, apa saja nikmat yang ada, adalah semata-mata untuk memikirkan ataupun merasakan kebesaran Allah SWT. Itulah sebenar-benar syukur yang membawa kita ingat akan kebesaran Allah, kita takut dengan azab kekuasaannya, kita tunduk dan patuh segala akan suruhannya, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggalkan larangannya. Sebab kalau kita fikirkan tentang nikmat Allah Ta'ala, kita akan fikirkan bagaimana Allah Ta'ala boleh memberi tanpa kita meminta, Allah boleh mengambil tanpa perlu izin kita. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita boleh dapat tanpa kadang-kadang tak minta pun kita dah dapat. Ingat contoh kita kehidupan kita hari ini. Kita hidup hari ini bukan atas kehendak kita, tapi kehendak Allah SWT. Hidup kita ni atas kehendak Allah, biqadarillah. Kita tak minta, dan mati kita ada lagi minta. Tak ada. Tak ada lagi orang, kita tak tahu bila kita mati. Nampak? Maknanya datang tanpa diminta, pergi tanpa diduga. Nampak? Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Khair, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua insya-Allah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang bagi salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang telah bersiaran dengan saya pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada semua yang telah beri salam dan bersama dengan kita pada malam ni, yang beri salam alhamdulillah. Yang baru masuk, alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Yang baru mengikuti pengajian, syukur alhamdulillah. Yang dah istiqamah, subhanallah, teruskan
teruskan istiqamah ini sehinggalah kita kembali ke rahmatullah, berjumpa dengan Allah. Kita mengaji ni ada 4 pasal: tahu, faham, amal, istiqamah. Bila istiqamah pula baru kita nampak akan nikmat dia. Kita tahu, makam tahu. Kadang nak ambil tahu pun kadang-kadang Allah tak gerakkan kita untuk ambil tahu. Ambil tahu sifat Allah. Allah yang Maha mengetahui. Maka dengan Allah Ta'ala mengkehendaki kita untuk ambil tahu. Kemudian dalam ilmu tahu jadi ilmu lah. Kita menuntut ilmu ni. Apa kita nak lepas ni? Kita nak faham. Kita nak faham. Dan itulah kebesaran atau kebaikan yang besar. Kebesaran Allah Ta'ala itu dengan memberi kita faham. Mayurilau bi khairan yufaqihu hafiddin. Bila kita tahu, kemudian kita faham dengan kita mengamalkannya. Amal dengan istiqamah baru kita dapat natijahnya. Kesannya. Nampak? Jadi, dia bukannya proses yang immediate terus jadi, tidak. Dia fasa demi fasa yang untuk kita laluinya. Kadang-kadang kita dah tahu, kemudian dah faham, tapi kita pula gagal mengamalkannya. Menyebabkan kefahaman kita itu akan hilang. Bila kita dah mengamalkannya pula, kita gagal pula istiqamah dalam melaksanakannya. Maka hilang jugalah amalan itu. Yang kita nak di sini, dalam kefahaman, dengan kita amalkan, dengan istiqamah, sehinggalah dapatnya, subhanallah, yang dipanggil karamah, kemuliaan. Kemuliaan Allah SWT, asbab istiqamah kita. Jadi, itu dia punya SOP dia. Tahu, kemudian faham, kemudian amal, kemudian istiqamah. Itu satu set tu. Dan dia akan fazakir, dia akan berulang kali. Tahu, ambil faham, kemudian amal, istiqamah. Ambil tahu, ambil faham, amal, istiqamah. Nampak? Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Jadi bila kita dah mengikuti pengajian ini, kita dah ambil tahu. Mungkin kita belajar untuk ambil faham pula. Untuk memahaminya dengan bagaimana? Dengan mengamalkannya. Nah, dengan menyebarkannya. Menyebarkan. Walaupun kita pun belum faham, tetapi asbab kita sebarkan itu, mudah-mudahan, contoh ya, kita sebarkan. Orang lain pun dapat tahu. Asbab kita sebarkan, orang lain dapat tahu. Maka dengan dapat tahu itu, sahabat kita, saudara mara kita ke, kawan-kawan kita, siapa-siapa lah, dia faham pula. Maka dia faham, maka asbab dia faham tu, kita pun dapat faham. Dan asbab dia amal, kita pun mampu amal. Itu kaedah kadang-kadang, sebab tu kita kena sebarkan. Jangan, kadang-kadang kita nak faham, matahari kita takkan mampu sebenarnya. Kefahaman itu pada Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang payahnya nak faham. Payah nak faham sebab kita letak pada diri kita. Sebab faham kita kena serah pada Allah. Tugas kita wajib mengambil tahu. Itu talabul ilmu, menuntut ilmu tu wajib. Faham itu pemberian. Macam mana nak faham? Dengan kita berusaha mengamalkan. Dengan menyebarkan itu, mudah-mudahan kita akan dapat faham, insya-Allah. Nah? Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan kata bila ada riak, Tuan surah An-Najahiyah. Maknanya tahu, faham, amal, istiqamah. Sudah pasti bila faham padanya itu dengan ikhlaslah. Sebab dia mesti seiring. Dia tidak boleh cerita tentang syariat. Tahu, faham. Faham ni kerja hati. Bila dah faham, maknanya dia sudah belajar untuk ikhlas. Dia kena seiring. Maknanya kalau masih ada riak, mana masih belum faham lah. Masih ujuk, masih hati. Sebab nak faham dengan hati. Nak faham dengan hati. Kalau hati masih ada sampah sarap dunia, masih ada bangkai dunia, masih ada kebendaan, dia tak akan faham. Kenapa orang payah nak faham? Sebab dalam hatinya ada kebendaan. Sebab faham makam hati. Kenapa payah nak faham? Guru saya kata, Syaibu Samahah, Datuk Saluddin Omar Qari, Fadilah, Syaibu Fadilah, Datuk Saluddin Omar Qari, kata beliau, menghafaz Al-Quran ini bukan dengan akal. Ya, akal, tetapi yang memegangnya itu adalah hati. Dia kata apa? Hati jangan resah. Hati jangan gelisah. Hati jangan gundah. Barulah kita akan dapat Allah. Nampak? Jadi, bila kata tahu, faham. Tahu dengan akal. Sekarang ni, semua ada akal tidak? Akal lah. Kalau tidak, takkan boleh dengar, boleh tahu.
Kan? Ada akal. Tapi next, dengan akal tu nak buat apa? Adakah akal ini biarkan begitu saja? Tidak. Maka faham akan ambil alih. Orang yang ada akal yang sempurna itu diberi kefahaman yang baik melalui hatinya. Sebab tu betulkan niat. Perbetulkan niat, kita buka dengan Al-Fatihah supaya hati terbuka. Dia serentak tu. Hati dan akal ni serentak, dia tidak terpisah. Kalau terpisah, hati dan akal terpisah, maka sempatlah akal itu pergi kepada nafsu. Kalau hati dan akal tu serentak, dia seiring, dia panggil. Ihdinas siratal mustaqim. Seiring, lurus. Maka hati akan mengawal akal. Akal pula akan menggunakan kepada jalan ketaatan. Itu kita nak. Sebab tu, pertama dalam perbahasan kita tu bersihkan hati. Bersihkan hati, bersihkan hati. Sebab nak pergi faham lah tu. Bila dah faham, tiada lagi perbahasan tentang riak, ujub, takabur lah, sombong lah. Mana dia tak faham lah. Kalau dia buat juga Ustaz, beramal, sia-sia lah amalan dia itu. Kalau tak beramal Ustaz, lagilah dia sia-sia. Orang yang beramal pun sia-sia. Kalau tidak beramal, lagilah disia-siakan. Dia tidak ada tempat di dunia ini sebenarnya. Di dunia ni tiada tempat bagi orang yang tidak beramal. Tak ada tempat sebenarnya. Ingat, sebab tu amalan ini, yang ni kerjalah kan. Macam contoh kerjalah tuan-tuan. Sidang jemaah mata Allah SWT, kerja kan. Kalau orang yang tak nak kerja, tak ada tempat lah dekat tempat kerja tu. Yang nak kerja, yang ni syarikat ini hanya ambil orang yang nak bekerja. Kalau dia tak nak kerja, maka dia dibuang. Begitulah beramal. Kalau di dunia ini kita tak nak beramal, maka kita tiada tempat di dunia. Tapi nak beramal syaratnya kena faham. Nak faham kena bersih hati. Sebab tu ambil tahu ilmu tentang hati, ilmu tentang hakikatun. Nah, ilmu hakikat itu membersihkan apa yang ada di dalam hati ini. Supaya ilmu yang kita dapat itu tidak merosakkan amalan. Ilmu dah ada, tapi faham tiada. Beramal tanpa faham, rosak. Nampak? Sebab tu Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu hafiddin. Siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, dia berikan kefahaman. Sebab apa kita kena istiqomah menuntut ilmu? Kenapa istiqomah kena tahu ni? Kenapa kita kena istiqomah kena menuntut ilmu ni? Sebab kita nak dapatkan faham. Faham hanya dapat melalui jalan ilmu. Ilmu. Tak nak menuntut ilmu, malas dia menuntut ilmu, maka Allah takkan bagi dia faham. Nampak? Sebab tu, subhanallah, syukur Allah tetapkan tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT. Para jemaah yang dimuliakan, yang saya tengok istiqomah. Walaupun kena cantai, kena titik, kena sental, kena godam, duduk dia. Itu namanya Allah nak bagi faham lah tu. Kalau kena sikit, sentap, terencat, keluar, mana dia takkan faham, sekadar dia tahu je. Kau tahu tentang kehidupan belajar? Tahu dah. Dah tahu apa jadi? Tengok macam orang tak faham dia buat kerja. Orang yang tahu, dia mesti faham sepatutnya. Nampak? Dia dengar dia, tak nak lah. Dia tak nak faham. Allah tak pilih dia untuk faham. Dia tidak diberikan kekuatan untuk menerima kefahaman. Jadi dia meninggalkanlah majlis ilmu ni. Dia tak nak dengar lah sampai habis. Dia tinggalkan. Malah kehidupan ni jalan, dia tak payahlah nak syarah-syarah ni apa dia. Selagi akan dipahamkan lah. Dengan ujian. Baik. Benar. Sebab itu Al-Quran itu datang dengan jiwa. Al-Quran kan rukun iman. Nabi Muhammad SAW dengan Jibril AS itu dapat dengan Al-Quran dengan fisudur. Dengan talaqib. Dengan lafaz. Nampak? Diperdengarkan bacaan, kemudian Nabi SAW dengar dan ikut dan Nabi hafaz. Simpan di dalam hati. Tinggal lagi apabila ramai yang syahid di medan perang, kemudian datanglah idea daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu waktu itu kan, datanglah mushaf bermula dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itulah tulisan Al-Quran datang. Cuma kita ingat Al-Quran itu tulisan diletakkan pada tulisan pada kertas, tidak pada hati, fi sudur. Baik. Jadi senang jemaah mata Allah SWT. Khair. Mari kita sambung perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Baik. Untuk malam ni saya kena habis awal, maklumkan awal dulu sebab ada hajat, ada apa?
ada tugas untuk ziarah hari yang sakit, minta ada hajat. Doakan ya. Doakan. Ada seorang pelajar saya juga tadi di call, dan saya diamanahkan untuk ambil alih kes kanser sebenarnya. Dan subhanallah, Allah Ta'ala banyak datangkan kat saya. Kita tidak, ni dah advertise ni kan, bukan advertise Jadi nak bagi tahunya Allah pilih untuk handle kes. Jadi malam ni start lah kesnya, sebab dibawa balik. Jadi dah bagi tahu Ustaz, anak saya dah ada kat rumah Ustaz, minta tolong datang. Setakat ni kalau nyakit kanser, hardcore lah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lah kes. Hardcore lah. Hardcore ni yang melibatkan nyawa. Dan saya kena bagi laluan lah. Kita bagi laluan. Mungkin sebelum pukul 11 ke 10.45 kita berhenti. InsyaAllah. Apapun terus pada poin yang kita nak bincangkan pada malam yang penuh barakah ni. Khair. Baik, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama dia Farah. Farah. Baik, jadi sudah semua mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam perbahasan kita nak sambung tentang kesan lisan di dalam kehidupan. Baik, semalam kita dah sentuh tentang bermulanya lisan ni, kalam. Itu dengan satu titik ini, yang mana bermula titik itu umpama itu air mani menjadi alaqah, segumpal darah. Segumpal daging, minta maaf, segumpal darah atau daging. Baik. Malah bila kata segumpal darah dan daging dipecah kepada dua. Pertama, Allahumma salli ala. Jadi kepada jasad, biologinya. Terus kepada ini yang dikaitkan dengan jiwa, kolbu, segumpal daging ala inna fi jasadi mudghah. Fa iza solahat jasada kullu, fa iza fasada jasada kullu, ala wahya qalbi. Segumpal ni juga daging. Makna ini kita boleh bagikan sebagai zahir. Maka ini qalbi, jiwa juga. Daging juga perumpamaan Nabi jantung kan. Jantung, hati dinamakan qalbi, tapi ini peranannya sebagai roh ataupun batin. Baik. Bila berbalik kepada kalam, setitik air mani ini, ni kan sperma itu kan, setitik itu, maka menjadilah dia segumpal daging atau darah yang Allah kembang biakkan menjadi sistem biologi dan sistem qalbi, sistem bioenergi ini. Baik, di manakah duduknya lisan, kalam? Baik, duduknya kalam, kalau perbincangan tentang kalam ni lisan, dia duduk di hati. Dia duduk di hati. Baik. Jadi di hati ni kena ada apa? Inilah kena ada sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat mahmudah. Dan sifat mahmudah ini bermula dengan kita meletakkan diri kita dengan keadaan tidak tahu. Lam ya'lam. Lam ya'lam, tak tahu. Jadi memang sifat kita serba tidak tahu. Itu sifat mahmudah sebenarnya. Sifat mazmumah ni serba tahu. Semua tahu padahal tak tahu pun mazmumah lah tu. Dia akan rasa ujub. Dia akan rasa sum'ah, hebat dia. Dia sebab mahmudah ni, wallahu a'lam, ana tak tahu. Walaupun dia ada tahu tapi dia lebih rela mengaku tidak tahu. Itu sifat yang baik. Sifat yang baik. Tapi jangan buat tak tahu pula. Buat tak tahu dia, padahal dia dah tahu, dia buat tak tahu, dia tak nak buat pula. Maksudnya, bila dia mengaku dia tidak tahu, sebab kita bersifat tiada, bersifat kita bermula tiada. Bila tiada, maka apa saja yang ada pada kita itu diadakan. Diadakan. Baik, bila kata tiada dan diadakan, bila ada saja, maka itu sebenarnya membawa rujuk kepada sifat kekuasaan Allah.
ada. Jadi apa yang ada pada sifat kita ini, yang baik-baik, yang hebat-hebat tu semuanya, itu merujuk kepada sifat kesempurnaan atau kebesaran Allah. Ini sifat zahir tidak termasuklah. Ini tidak boleh disamakan dengan Khalik. Tidak boleh. Biologi ini tidak boleh disamakan dengan Khalik. Ini tidak boleh lah. Ini baik. Jadi apa kaitan misal dengan baik dan buruk ini? Maka di sini kalau kita lihat, dalam konsep kejadian manusia, perhati baik-baik. Dalam konsep kejadian manusia, ketika Allah jadikan tadi daripada setitis air mani, itu perjalanannya itu dalam satu sudut, dia perjalanan jasadi. Kita akan jadi jasad. Akhirnya jadilah kita yang dinamakan manusia. Okey. Jasad lah ni, mayat. Okey. Kuranglah macam tu lah, rupa je. Asal jadilah. Baik. Tidak cukup dengan itu, maka datang lagi satu kejadian yang dinamakan roh. Okay. Perhati malam ni kita nak kaji tentang kesan lisan ni. Kat mana? Macam mana lisan ni dia boleh dikira sebagai baik dan buruk, boleh dikira sebagai dosa dan pahala. Lisan ni ustaz. Allah, lisan saja. Dah. Lisan ni kesan ni dari mana datang? Sebab tu kita kena faham betul-betul ya. Baik. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah. Bila dah masuk roh, masuk dalam badan, ini saya pernah cerita dalam bab amanah. Tapi dalam bab lisan saya kena cerita balik susunan dia. Dengan ilmu insya-Allah kita boleh faham. Ilmu pula dengan ilmu mana? Ilmu Allah. Ilmu sifat Allah, bukan sifat kita. Baik, bila roh masuk dalam jasad, dia jadi nyawa. Nyawa ditukar jadi nafas. Ini secara tamsil, ini secara hukum akli saja. Perbahasan ni kita boleh faham. Contoh, roh masuk dalam badan dipanggil bernyawa. Bernyawa, bernafas. Bila nyawa dan nafas, orang tak panggillah bernyawa, orang cek nyawa dengan nafas. Okey. Baik, bila bernyawa, bernafas, apakah organ ataupun dalam tubuh badan kita yang Allah relatekan bukti dia ni hidup? Maka Allah kata, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum sam'awal absar. Sam'awal absar. Maka di sini datanglah dipanggil perbuatan. Datangnya perbuatan. Perbuatan ni rujuk kepada mana, tuan-tuan? Sidang jemaah mata Allah SWT. Sam'awal absar. Mendengar. Sama'. Mendengar. Ini kan perbuatan mendengar ini. Melihat. Baik. Mendengar dan melihat, adakah berhenti setakat ini? Tidak. Mendengar, melihat ini, maka dia akan keluarnya berkata-kata. Ataupun lafaz. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalau kita lihat, mendengar, melihat, qalilam ma tashkurun. Nampak? Jadi, bila kata mendengar, melihat, dan berkata-kata, maknanya pergi kepada perbuatan. Maka perbuatan ini kesan hasil daripada nanti yang mana kalau kita lihat di sini ada lagi satu perjalanan pada diri kita ini yang mesti dijaga. Yang dinamakan apabila roh atau nyawa dan nafas ini diberikan pada manusia, cuba lihat tadi, yang mana yang dinamakan segumpal daging ini. Ala inna fi jasadi mudghah fa idza salahat jasada kullu. Maka di sini ada lagi satu sistem yang dinamakan jiwa. Qalbi. Baik, qalbi inilah yang akan menjadikan semua perbuatan ini mendapat kesan baik atau buruk. Nampak tidak?
Maknanya perbuatan terhasil daripada hati. Sebab itulah Nabi SAW sabda mafhum hadis, inna a'malu bin niyat. Dengan niat. Semua perbuatan bermula dengan niat. Niat duduk kat mana? Niat duduk dekat jiwa ataupun hati. Baik, maka kalaulah semua duduk dekat jiwa hati, maka kata-kata yang baik, kata-kata yang buruk bermula di mana? Di hatilah. Nah, begitu. Nah, sekarang ni perbahasan kita adalah bagaimana terhasilnya kata-kata yang baik, bagaimana terhasilnya kata-kata yang buruk. Kata-kata juga termasuk dalam perbuatan. Contoh, pukul. Sakit. Sakit lah Ustaz pukul. Tapi kalau maki sakit tak? Sakit juga. Dua-dua sakit. Nah, dua-dua sakit. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi maknanya kalau kita lihat bagaimana lisan atau perbuatan baik buruk terhasil. Saya terus letak lisan sini ya. Sebab ini kategori perbuatan, af'al. Lisan ni af'al. Af'al. Lisan tu af'al. Walaupun dia tak bergerak, tapi mulut bergerak tu af'al lah, perbuatan lah. Okey, baik. Perbuatan baik, perbuatan buruk. Nah, yang mana kalau kita lihat di sini, bila kata bermula semuanya itu dengan hati, maknanya kalaulah bermula itu dengan hati, maka di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana keadaan hatinya. Sini pun hati. Cuma hati di sini, dia jadi baik kerana pada hati itu dimasukkan iman. Hati, iman. Sebab itu bermula dengan iman. Tasdiqu bil qalbi. Tasdiq bil qalbi. Ini kita mengaji tentang soft ni kat sini. Pengajian tentang tauhid dan tasawuf. Sebab nak mulakan dengan hati. Tapi di sini Ustaz, hati juga. Tapi dia tidak bermula dengan hati. Sebab dia bermula dengan nafsu. Nampak? Nafsu di dari atas. Satu. Hati duduk nombor berapa? Dia tidak duduk nombor 2. Dia jadi nombor 3. Sebab dia akan jadi nafsu. Bila bermula dengan nafsu, dia tidak akan pergi pada hati. Nafsu dia akan pergi pada akal. Hati ni dia akan pergi ke bawah. Dia jadi nombor 3. Tapi kalau macam ni, bila bermula je hati itu dengan iman terus, maka kita letakkan priority nombor 1. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka di sini, kenapa makan banyak lisan buruk? Kenapa? Sebab antara perkara yang mengundangnya hati, hati ni rosak. Sebab, kenapa makan banyak? Sebab makan banyak ni, dia akan menunjukkan diri kita ini serba, kita boleh menentukan apa saja yang kita nak. Sombong lah. Dia akan jadi orang yang sombong kalau tak kena gaya. Sebab dia boleh menentukan apa saja. Sifat tu sebenarnya bukan syariat perbuatan yang kita nampak makan banyak itu. Tapi kita tengok sifat orang yang makan banyak ni kan dia suka memilih-milih, dia suka menentu-nentukan, mana keakuan lah, nampak keakuan. Keakuan dia. Dia suka nak makan yang sedap-sedap saja, ikut dia lah. Ikut dia lah nak makan apa. Benda baik tapi niat tak betul. Dia tak adalah benda baik niat tak betul. Kalau niat tak betul, benda tu tak betul juga. Ni yang kena betulkan ni. Di sini kita kena betulkan. Mungkin sebelum ni kita duk faham macam tu. Perbuatan baik, niat tak betul. Macam ni ya Ustaz? Jadi perbuatan tak betul lah. Sekarang ni kita nak tumpukan balik kepada perbincangan bagaimana kita nak kontrol perbuatan. Atau dipanggil perbuatan yang utama tu lisan. Ada. Perbuatan yang utama dalam strata perbuatan, susunan perbuatan itu lisan. Kemudian perbuatan lain, melihat, mendengar, bergerak. Sebab tu bermakna siapa yang boleh kontrol lisan, maka dia akan kontrol perbuatan. Contoh ketika dia boleh kontrol lisan dia tak berkata yang buruk-buruk.
Contohnya minta maaf, saya bagi contoh. Celaka hang. Contoh. Ada tak bila kata celaka hang tangan? Automatik. Bila mulut sebut celaka hang tangan, zap. Tapi cuba kau tak sebut. Mana nak naik? Tak ada. Dia kalau naik, kadang-kadang tangan tak naik, mulut dia bising dulu. Pumpang. Dah World War III dah. Dah gerang-gerang baru barang melayang. Dia lidah ni akan keluar dulu. Zas. Pergaduhan pun bermula dengan lidah. Bertikam lidah. Itu panggil bertikam lidah. Lala tak puas hati, empuk lah. Dia tak ada gaduh sunyi. Apa hal ni? Kedebung ke depan. Diam dia. Oh, tengah bergaduh. Dah. Dia bergaduh mesti dengan mulut. Lain lah kalau yang atas gelanggang tu lain. Itu pertandingan. Itu tak adalah bunyi mulut. Tu memang mereka bergaduh sparring dia panggil. Itu pun kadang duk cabar-mencabar. Betul tidak? Jadi maknanya, bila lisan ini dijaga, maka perbuatannya terpelihara. Takkanlah sebut subhanallah tanpa orang. Ada? Takkannya. Maknanya sekiranya dia sebut dengan main-main pun, akhirnya dia takkan berkekalan kata-kata yang baik itu. Dia akan berubah jadi buruk juga. Dia subhanallah, sekali Allah uji dia, mencarut. Samalah. Jadi maknanya lisan akan keluar dulu. Nampak? Itu betul lah. Orang kata kerana mulut badan binasa. Kerana mulut badan binasa. Jadi maknanya, bila kata lisan, itu menentukan perbuatan. Kerana memang dengan lisanlah akan menarik perbuatan itu untuk bergerak ke depan. Susunan perbuatan paling tinggi itu lisan. Ingat ya. Perang dingin, tak dingin juga, bunyi juga mulut. Bunyi juga. Mana ada melainkan dia bisu betul. Nampak? Mulut tak bunyi, ada je mulut. Maknanya sebelum tu, dia takkan tiba-tiba bisu, bam kena. Dia mesti ada puncanya, mesti lisan bercakap dulu. Tapi dah lama diam, geram, pam dia. Dia tak ada tiba-tiba, dia tak ada tiba-tiba. Ni Allah dah susun. Apa yang berlaku tu, mesti ada permulaan dia. Terjadinya insiden itu, pergaduhan ke, perang dingin ke, perang salju ke, perang salji, apa-apa perang lah. Bermula dengan perang apa? Mesti dengan perang lidah. Mesti punya. Apa yang Nabi kata, Islam kata, Allah susun, mesti kita je tak tahu nak susun balik. Diam. Tak ada. Mana ada diam-diam. Dia mesti dengan lidah punya. Mesti. Sebut kejap lagi dah. Sebut Allah tapi dengan keadaan marah. Itu nama batil. Itu jadi perkataan yang batil. Baik. Sama, walaupun dia mempah pintu buat kerja, perbuatan lah tu. Tapi biasanya dengan lisan. Dia mesti akan dengan lisan. Suruh tak mau dengar ke apa ke. Nampak? Cerita dia mesti dengan lisan. Mesti dengan lisan dulu. Jadi jaga lisan. Lisan dia akan jaga perbuatan. Dia mana kalau diam dia marah-marah juga, mana dia tak jaga lisan tu. Apa jaga lisan ni apa lagi? Dia diam. Ni kita tengok ni. Kita tengok je. Okey, kita cerita yang baik dulu. Baik, bila lisan yang baik, Nabi SAW kata apa? Cuba tengok. Nabi kaitkan lisan ni dengan iman tau. Sebab ni bermula hati iman. Man kana yu'minul. Siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan.
Berkatalah baik, fal yakul khairan aw liyasmut. Tu. Maknanya perkataan baik itu dikaitkan dengan Allah dari akhirat. Maknanya hati. Bila kata tadi berbalik, ini kena faham baik-baik ni. Bila hati itu dibersihkan daripada sifat dunia, dibersihkan tak ada dunia, dimasukkan tentang kebesaran Allah, kemudian diletakkan tentang apa? Kebaikan hasanah, maka apa yang keluar pada hati ini, dia akan menzahirkan rasa ta'zim, memuji-muji. Maka itulah dipanggil suara hati, suara hati. Tidak cukup dengan itu, hati ini akan menzahirkan. Daripada hati yang dah dibersihkan, ni pertama ni. Ni kita cerita halangan ni, kita cerita dulu dah ni. Kena hancurkan dunia sekiranya dia ada dalam hati kita. Tak boleh ada. Yang ni maknanya perasaan mengambil alih. Maka dimasukkan kebesaran, hasanah, kemudian memuji-muji Allah. Maka hati ini akan, barulah kita masuk tentang akal. Menggerakkan akal, yang mana akal inilah yang akan menggerakkan lisan. Nampak? Tapi nafsu di mana Ustaz? Nafsunya ditundukkan. Nafsu ni dah ditundukkan. Jadi nafsu dia bawah sekali. Dia berkata bukan kerana nafsu. Dia berkata, nampak tak susunan dia? Ni ikut dia dulu susunan dia. Jadi tak jadi, minta Allah Ta'ala bantu. Orang dia ngona je kerja dia kan. Belajar dulu susunan. Salah lah. Sekarang ikut dia susunan ni dulu. Ada orang cakap, tak ada. Fokus dia benda ni dulu. Kemudian tally kalau dengan orang cakap tu betul ke tidak. Nah. Baik. Maka di sini, apabila hati kemudian dah diisi, diam ni bermaksud sebelum akal bergerak, maka diamlah, tafakurlah, berfikir. Itulah diam. Kalau tak ada, dalam hati tak tahu, maka isilah diam tu, diam-diam bersihkan hati. Diam-diam hancurkan keduniaan. Diam-diam itu masukkan. Memang kena masukkan. Dengan diam kan diam. Tafakur bising-bising ke? Aduh, bising-bising. Mana ada bising-bising? Masuk masjid ada bising-bising ke? Melompat-lompat, menjerit-jerit, ada ke? Tak ada, diam. Diam tu maknanya kerja hati. Diamkan daripada segala perkara keduniaan, hancurkan dia, renungkan kebesaran Allah. Kalau tak mampu, cakap diamlah. Bersihkan hati itu. Diam macam tu majlis ilmu. Ni sekarang ni dengar bising dalam online ni sebab saya bagi izin lah cakap-cakap ni. Kalau dalam kelas, tak laki, mana boleh bising? Pergi masjid, dengar ustaz ceramah, ustaz mana ceramah, duduk diam, kerah gitu dia. Dia panggil iktikaf, itulah diam. Jangan banyak cakap. Kalau tak ada benda nak cakap, kalau tak ada perkara yang berkaitan dengan kebesaran Allah, muji-muji Allah, kalau tak ada berkaitan tentang Allah, maka diam. Nampak? Maka bila hati dah dibawa kepada Allah, maka akal akan menggerakkan apa? Akal ni, adakah dia biar begitu? Tidak. Akal dia tengok. Contoh saya bagi contoh. Bila hati bermula contoh, hati itu bermula dengan iman. Katalah, ni kena bagi contoh ni. Tengok baik-baik contoh ini. Gaduh, marah-marah, diam-diam sayang. Tak boleh, dia tak boleh campur aduk tu, Puan Faizah Baharin. Dia tak ada. Dia itu, pahaman-pahaman macam tu kita buang. Dia tak ada istilah gaduh-gaduh, marah-marah, gaduh benci, diam-diam sayang. No, tak ada. Sebab tu kena betul. Sebab tu kadang-kadang hidup orang dia cacah merbah. Nak gaduh ke, marah-marah, nak sayang ke, nak apa ni? Jadi ilmu hakikat kehidupan ni mengajar kita untuk membezakan hak dan batil. Jangan ikut dengan kaedah fikiran orang-orang yang bercampur adukkan perasaan, nafsu, hati. Jangan. Sekarang ni kita baik-baik. Kan Nabi kata,
Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasada kullu kalau fasada jasada kullu ala wahya qalbi. Nampak? Jadi sekarang ini kalau baik-baiklah, kalau buruk-buruklah. Dia tidak boleh. Dia tak boleh campur aduk. Okey. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuba tengok. Yang ketiga dan barulah yang keempat jangan tu. Jadi kata-katanya tidak lagi berorientasikan nafsu. Kata-katanya itu berdasarkan akal yang dibimbing dengan iman. Jadi sekarang ni cuba tengok. Sekarang ni soalan tak apalah. Saya sememangnya memang kena dengar dan catat, dengar dan catat. Kemudian baru tanya. Kalau dengar catat tanya, dengar catat tanya, kadang haru biru tercabut wire kan. Baik, sekarang macam tu. Okey, tengok susunan dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Sekarang ni satu tadi iman. Jiwa. Okey, dalam ini apa dimasukkan dalam hati? Ini tasdik. Contoh masukkan, tengok kasih sayang. Yang Maha, tulis bahasa Arab. Ar-Rahman Ar-Rahim terus. Ar-Rahman Ar-Rahim. Duduk dalam mana? Dalam hati. Dalam mana ni? Dalam hati. Jadi kat sini apa kita mengaji? Kita mengaji nafi. La ilaha illallah. Nampak tidak? Ini iman kan? Okey. Bila iman dah masuk, tasdiqu bil qalbi, apa next? Apa yang berlaku? Lisan. Maka lisan ni dengan apa? Akal. Yang kedua, akal akan masuk. Sepatutnya susunannya begitu. Akal ini dia akan meletakkan kembali kalimah thayyibah ini kepada perbahasan yang lebih jelas. Contoh, la ilaha. Ingat, ini nak aturkan supaya tak bercampur aduk sayang benci, pening ni. Allahu Akbar. Baik. Jadi sekarang ni cuba tengok la ilaha illallah. Bila kata la ilaha illallah ini kena ada akal yang waras untuk menterjemahkan. Kalau tak ada akal, macam mana kita nak tahu peletakan kalimah thayyibah ini dalam hidup, betul tidak? Okey, maka di sini akal pun mula berjalan ketika mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Hati terima. Akal memikirkan apa yang telah diterima tadi. Apa yang memikirkan? Dia tengok kejadian alam. Dia tengok kejadian pada seluruhnya. Maka dengan itu dia pun menyatakan balik. Tiada. Ni, tengok. Bila akal berfikir tentang kebesaran Allah, lisan pun masuk. Lisan pun masuk. Lisan masuk nombor 3. Tiada kasih sayang. Sebab dia tengok dengan mata hati. Sebab tu mula tu dengan hati. Kalau tak mula dengan hati, payah nak cerita. Nak mula dengan dunia. Tu fasa yang buruk ni. Ni kita cerita yang baik dulu ni. Jadi fokus. Dengar yang baik, tengok macam mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tiada kasih sayang pada apa? Pada makhluk. Ni lisan ni. Lisan cakap ni. Kasih sayang ada pada Allah. Baik, ketika lisan mengatakan begini, maka datanglah dipanggil yang dinamakan perbuatan tadi. Okey, nafsu pun masuklah. Sebelum perbuatan ni perbuatan lisan nafsu. Nafsu ni apa?
emosi. Maka datanglah perasaan kasih sayang. Perasaan kasih sayang ini barulah didorong dengan kebenaran. Maka tak adalah istilah marah-marah. Tak adalah istilah cemburu-cemburu yang tak menentu. Maka datanglah perbuatan yang dipanggil menzahirkan perasaan kasih sayang itu dengan ketaatan. Inilah jadi perbuatan baik. Maka di sini ada tak campur aduk yang buruk? Tak jumpa saya nak kat mana nak letak yang buruk pada perbahasan baik ini. Ini perbahasan baik ni. Sebab dia tak boleh. Kat mana nak masuk cemburu tadi? Kat gaduh-gaduh nak masuk kat mana ya? Nak masuk dekat iman. Gaduh-gaduh tadi nak masuk dekat iman. Nah, bila gaduh-gaduh nak masuk dekat iman tak boleh. Sebab waktu ni tak ada gaduh dah. Sebab waktu ni ada Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tak ada gaduh. Kemudian nak masuk dekat akal. Akal nak sangka buruk ke? Akal tak sempat nak sangka buruk. Sebab dah menafikan. Akal tak sempat nak sangka buruk. Dah menafikan. Tiada kasih sayang pada suami, sayang ada pada Allah. Jadi nak cemburu-cemburu tu datang dari mana? Nak mulut, nak peli-peli tu, nak bergaduh tu, kat mana nak bergaduh pada fasa nombor 3 ni? Ini lisan. Sebab tu orang beriman tak bergaduh. Jadi campur aduk tu. Jadi soalan tadi yang mana menzahirkan tu, maknanya kat mana nak masuk buruk tu? Kat mana? Ketika nafsu jadi nombor 1. Ini buruk ni bila nafsu. Tapi sekarang nafsu dia dah jadi nombor 4 dah. Dia panggil nafsu yang ditundukkan. Nafsu yang telah memahami tentang hakikat kasih sayang itu hanya pada Allah. Jadi jangan nak terhegih-hegih, nak melepek-lepek, nak menagih-nagih kasih sayang makhluk. Carilah kasih sayang Allah dengan melaksanakan ketaatan. Ada nak bergaduh? Anda ingat saya ada masa untuk menangis? Contoh. Menangis, ada Ustaz menangis sebab dosa tak apalah. Jangan menangis sebab bergaduh lah, tak ada perhatian lah. Maka lisan, dia kat mana tadi anchor dia? Dekat lisan. Cuba tengok ni. Ketika lisan kita pegang kepada iman, nampak? Kau tak nampak ni 3 kali Jumaat ni. Ni. Lisan. Dia berkata tidak. Tiada kasih sayang. Ni lisan lah ni. Tiada kasih sayang pada makhluk. Kasih sayang ada pada Allah. Tu, suami tu congok tengah tu jadi tunggul ke? Tak. Lahirkanlah perasaan kasih sayang itu. Allah bagi perasaan kasih sayang itu untuk dizahirkan pada jalan ketaatan, bukan nakkan perhatian. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Nampak susunan atur dia. Okey, sekarang ni siapa? Sekejap. Kalau kita tengok, kenapa boleh ada tadi gaduh-gaduh, cemburu, melatah lah apa benda-benda yang tak masuk dalam perbincangan ni. Cuba tengok. Dia bermula apabila nafsu di depan. Apa nafsu di depan? Ketika ini perbincangannya adalah keadaan, kebendaan. Yang mana perbincangan ini diambil oleh akal. Nafsu dah menguasai akal. Apa kata lisannya? Mana iman? Iman tak ada waktu ini. Dia mulalah perli, merajuk, melatah. Semualah masuk sini. Sebab waktu ini dia nampak keadaan dia. Katalah keadaan dia mengancam dia. Akal pun berfikir, keadaan dulu dia seorang, dah berdua, yalah, dah 2, dah ada 3 orang, dah tahu dah, memang dulu boleh tumpu kat saya, kan? Sekarang dah ada yang baru, dah ada umur 3, rasa nak cili-cili dia mulut tu kan, dia rasa dia. Sebab dia bercakap ikut keadaan ataupun ikut kebandaan.
Yelah, kita apa ada. Orang susah, awak senang. Yang beli-beli. Akal tu memang tak berguna betul akal dia. Betul tu. Bila akal tak berguna, lisan dia akan bercakap benda yang menyakitkan. Nafsu nombor 1. Hati nombor 4. Itu kata dah tak ada hati tu. Tawar hati. Nombor 4 memang tawar hati. Perbuatan apa perbuatan? Perbuatan ni buruk terus. Buruk ni macam-macam lah. Tu yang 7 hari mencintai tu. Cuba tengok cerita tu. Tak habis-habis tengok keadaan. Tengok kebendaan. Tengok kebendaan. Lepas tu, sambil-sambil letak Allah. Pakai kopiah, pakai tudung. Untuk apa tu? Duk komen keadaan. Peli. Suruh kahwin, lepas tu peli. Macam tengok je Ustaz. Tak tengok orang cerita. Peli. Duk kata-kata. Ini isu ni lah keadaan. Tak puas hati. Akal berfikir. Nanti sekarang, sebab tak ada anak. Kesian je lah nak ada anak sebenarnya. Orang lelaki kan. Mana tak ada anak. Semua nak ada anak. Cakap kau sedap mulut dia. Ni, nafsu lah ni. Lepas tu kata, nak kena sayang. Mana ada dah. Tak ada istilah sayang. Istilahnya adalah buruk. Itu kehancuran. Tak ada istilah kasih sayang macam tu. Jadi mana ada? Mana ada sekarang ni? Tak, saya tengok tu sebab nak buat kajian. Saya kena tengok juga. Kadang-kadang ni orang ni dia tengok tak suka benar tengok tu. Saya kena tengok jugalah tengok apa benda yang dia tengok tu. Saya syarahkan balik. Memanglah orang suka. Sebab mainkan emosi. Mainkan perasaan. Mak mertua jahat. Mak mertua jahat. Mulut. Dia mainkan perasaan. Memanglah orang suka tengok. Macam kuliah ni bukan main perasaan. Main kebenaran. Kena sentap. Bab kena. Apalah ustaz ni cakap. Kena tembak terus. Apalah kurang-kurang. Tengoklah keadaan kita ni. Kurang-kurang. Tak ada. Ni, mainkan perasaan ni. Ni nafsu ni perasaan lah ni. Semua mainkan perasaan, air mata semua duduk atas. Akal tak fikir dah. Itu kan kena buat benda-benda yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Kita kadang-kadang nak suap-suap depan menantu. Tak masuk akal. Kau dah kenapa? Saya cakap, kadang-kadang ya Allah. Kau kalau nak buat cerita pun agak-agak lah. Agak-agak lah. Ni, akal tak ada ke? Yang tak ada akal pun tengok juga. Tengok seronok dia. Alah ustaz suka-suka. Itulah ni suka-suka ni. Alah ustaz suka-suka, duk suka-suka. Mana ada kebaikan? Di sini datang mengajuk, gaduh sayang, lepas tu pujuk. Di sini. Akal pula cari jalan macam nak pujuk. Lepas tu lisan pula mengayat. Di sini. Ni. Tak peli, maki. Peli, maki. Duduk sini bergaduh. Hati dah tak ada. Hati nombor 4. Ni dosa semua ni. Sebab dia mengutamakan nafsu. Jangan ingat kahwin 2 je nafsu ya. Ni kahwin dia, nafsu je. Ni kahwin banyak ni nafsu. Ni bercakap pun ikut nafsu ni. Ni bukan cerita pasal kahwin. Ni cerita pasal lisan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hancur. Walaupun nampak macam betul. Kan? Tapi apa asas perbincangan dia? Perbincangan dia asal lisan kan? Lisan dia berbicara soal apa? Keadaan dan kebenaran. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia kena jelas, kena jelas. Nak bagi tahunya, okey, berbalik pada kesimpulan, okey. Baik. Sekarang ni baik buruk itu bermula dengan hati. Ini nafsu. Saya dah sentuh dah bab ni itu hari, cuma lisan ni kita susun balik. Kemudian akal. Ini akal, nafsu ni okey. Hati ni saya tulis bawah ni Dia cerita bab kekuasaan. Ini orang tak suka ni.
Sebab bila cerita kekuasaan, yang nafsu ni, dia tak cerita kekuasaan. Aku berkuasa. Tu kadang-kadang kita tengok tu, sesak dada kita tengok tu. Tak macam-macam teknik dia nak buat, nak menguasai. Ni akal ni. Akal ni dia akan tengok aku. Ni kekuasaan akal ni tengok kekuasaan Allah. Jadi sudah pasti lisan dia berubah. Lisan dia bersandarkan ini. Yang ini, lisan dia bersandarkan aku. Dan akal ni akan memikirkan apa saja. Lisan dia itu dikuasai oleh nafsu. Ini dosa. Hati kat sini. Hati dah tak ada lah ni. Hati dah sakit dah. Hati dah terimpit dah ni. Ini jadi dosa ni. Ni dosa ni. Ni dosa. Ini pahala. Jadi hati, akal, memikirkan kekuasaan Allah, lalu lisan menzahirkan kata-kata yang baik. Bukan sekadar itu, lalu dizahirkan perbuatan yang baik. Jadi yang tadi kata perbuatan baik itu tak, di sini dia letak perbuatan juga. Tapi perbuatan tu buat baik bolehlah kat sini. Bolehlah dia nak tutup perbuatan itu, tapi asas kepada semuanya itu adalah daripada perkara yang buruk. Lambat laun perbuatan ini juga akan jadi perbuatan yang buruk. Dia akan tunjukkan lah. Dia maknanya ada ujian, dia akan tak tahan lah. Yang ini dia istiqomah dengan kebaikan. Contoh, katalah sini kita ambil Asiyah, isteri Fir'aun. Bila Asiyah dapat iman masuk dalam hati dia, maka akal memikirkan kebesaran Allah, lisannya berkata yang baik-baik. Walaupun Fir'aun perbuatan pun perbuatan yang baik. Istiqomah dia, walaupun Fir'aun menekan-nekan dia untuk keluar daripada agama, Asiyah tetap tahan. Sebab dia bermula dengan iman. Betul tak kata Nabi tadi? Ala inna fi jasadi mudghah fa iza salahat jasadak kullu wa idza fasada jasadak kullu ala wahya qalbi. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, saya kira cukup setakat tu dulu pada malam yang penuh barakah ni. Baik, jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada besok, insya-Allah. Perbincangannya masih dalam perbincangan lisanul haq. Baik. Jadi hati-hati. Sebab tu belajarlah kembali kaedah yang benar. Dia bukan saja masa dah habis, dia punya timing pun tulis bateri tinggal 5%. Jadi kena stop. Padahal boleh cabut, tak masalah. Tapi minta maaf, saya kena undur diri. Saya kena minta undur. Kita nak bagi laluan nak pergi ziarah sekejap. Tengok apa yang boleh Allah izinkan kita ikhtiar. Kita bantu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantulah insya-Allah ya. Okey, baik. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton, mengikuti pengajian pada malam ni insya-Allah. Teruskan kajian ini. Saya berharap semuanya insya-Allah jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni berterusan, Allah beri kefahaman. Ingat, susunan ni penting. Dengan ilmu Allah Ta'ala, Allah bukakan susunan dia. Macam mana boleh tahu ni? Dengan Allah lah. Dengan manusia tak tahu yang benda ni. Dengan hati, kemudian akal, kemudian lisan, kemudian nafsu, kemudian perbuatan. Nampak? Nampak tak Allah susun cantik? Sebelum ni kita mungkin tak nampak. Kerana apa? Kita sibuk dengan kebendaan mungkin. Bila kita ambil masa duduk, nak belajar, maka Allah bukakan satu-satu. Malah kita tahu apa poin-poin perkara yang boleh mencetuskan provokasi. Itulah keadaan dan kebendaan. Kalau itu yang nak dikedepankan, contoh sebut nama Allahu Akbar, tapi kerana keadaan, kerana kebendaan, maka kalam itu kalam yang sia-sia nanti. Walaupun kalam itu kalam yang baik, tapi peletakannya tidak pada tempatnya. Maka dia takut jadi rosak. Adapun
Sekurang-kurangnya bila marah sebut nama Allah, mudah-mudahan dia menyejukkan. Mudah-mudahan. Tapi kita bimbang jadi fitnah. Baik, jadi cukup setakat itu dulu. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan berterusan dalam pengajian ni. Kita bertemu lagi pada malam esok insyaAllah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu lagi untuk meneruskan syarahan kita insyaAllah. Jadi mudah-mudahan semua yang hadir menonton pada malam ni bersama dengan kuliah pengajian kita dipilih oleh Allah SWT untuk terus istiqamah, untuk terus taat, untuk terus berkhidmat di jalan agama, dan kita dipilih semuanya insya-Allah dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.